Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika a'udzuka min syarri ma sana'tu innahu la yuflihu illa anta. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika a'udzuka min syarri ma sana'tu wa laka bi rahmatika la yawabu bi dzambi faghfir fa innahu la yaghfiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Rafi Academy, para skuad munajat umat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Bertemu lagi kita pada malam yang penuh barakah ni. Syukur banyak-banyak, setinggi-tinggi syukur kepada Allah Azza wa Jalla.
Allah izinkan kita untuk sampai pada malam 14 Ramadan. Alhamdulillah, diam tak diam, jam celik, kita dah hampir masuk ke nisfu Ramadan. Ini separuh, sebahagian daripada Ramadan dah. 14 hari, yakni tinggal 16 hari lagi dalam Ramadan untuk kita meningkat ganda lagi, melipat kali ganda, meningkatkan lagi prestasi kita, memperkasakan ibadah kita, insyaAllah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini memberikan satu kesan yang sangat mendalam, penghayatan terhadap penghayatan kita, menimbulkan kesedaran yang benar-benar memberi kesan kepada hati kita dan membuatkan satu perubahan yang besar dalam hidup kita, insyaAllah. Antara yang perkara penting yang mesti berubah itu adalah suasana hati kita, yang mana semakin lama kita nak berjalan dalam kehidupan kita ni, yang mana membawa dengan penuh pengharapan dan keyakinan yang tidak berbelah bagi. Pahala ni mendidik kita untuk yakin. Tadi dalam tazkirah Ramadan, lepas witir tadi, saya sentuh tentang bagaimana impak atau kesan daripada pahala apabila kita berjaya untuk memusatkan kefahaman ataupun kesedaran kita, apa saja sentuhan yang kita nak lakukan di atas muka bumi dan hidup kita ni, pastilah orientasinya pahala. Dan kita tak nak buang masa kalau perkara itu tidak membawa pada pahala. Nanti kata lain, kita berharap setiap perbuatan kita itu berpahala. Jadi kita berharap sebagaimana yang Nabi SAW ajar kita untuk kita bangunkan malam-malam kita di dalam bulan Ramadan, setiap malam, sampailah malam ni dengan sebuah keyakinan dan berharap berganjaran, berharap kepada ganjaran. Dan kita tidak dibiarkan setiap perbuatan itu tidak membawa kepada pahala. Sebagai contoh, kita buat tu perkara, kita harap ayat yang bahasa mudahnya tak ada pahala pun tak apa, tak boleh. Kita mesti pastikan bahawa perbuatan yang kita lakukan itu orientasinya membawa kepada hasilan pahala. Sekecil-kecil perkara pun, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sekecil-kecil perkara pun. Dan sudah pasti bila kita sebut tentang pahala, opposite-nya, lawannya adalah dosa lah. Bila dosa ni kita harap pada keampunan. Dan kita memang takkan terlepas daripada kekhilafan. Maka dengan itu kita berharap Allah SWT melihat kita dengan sifat keampunannya. Dan itu ada dalam bulan Ramadan. Allah memberitahu dengan sifatnya yang sukakan kepada keampunan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Malah kita bila nak meminta ampun pada Allah, dosa kita banyak macam mana pun, Allah tak heran. Kerana apa? Sifat Allah Ta'ala tu Maha Pengampun, kata Nabi SAW. Malah berbahaya kalau kita nak meminta ampun pada Allah, kita datang dalam hati keraguan, sehingga kan kita berkata-kata, bolehkah Allah ampunkan aku? Maka itu dosa tu lebih besar. Kenapa? Keraguan kita kepada Allah SWT. Hati-hati. Membawa maksud, bila kita berharap kepada ganjarannya, yang ini berbicara soal pahala, sudah pasti tidak boleh lari pada perbincangan tentang dosa. Bila dosa ni pula, kita berharap kepada keampunannya. Sungguh-sungguh yakin Allah ampunkan kita. Walaupun dosa dah mengunung langit, tidak boleh dalam hati kita. Sebab tu dia, bila kita tidak berharap pada pahala, maka Allah takkan bagi yakin dalam hati untuk yakin Allah ampunkan. Sebab itu bila kita tersilap, terkhilaf, Allah suruh kita gantikan dengan kebaikan. Kalau tidak, bila tak ada pahala, kita tak berfikir soal pahala, dan kita tak tahu ada pahala tidak. Tapi kesan adalah kita ada satu keyakinan bahawa Allah akan ampunkan kita. Keyakinan terhadap Allah Ta'ala itu. Kita nak hidup kita ni tidak lain tidak bukan membina hubungan dengan Allah nombor satu. Hubungan dengan Allah yang nak dibina itu bertambah yakin kita pada Allah SWT. Yakin tentang ganjaran Allah. Maka kita tak berbelah bagi. Kalau Allah kata pahala, pahala. Kita yakin. Keyakinan itu juga kita bawa kepada sifat keampunan Allah. Maka janganlah kita berputus asa, berputus harap di atas segala perbuatan yang kita lakukan atas kekhilafan kita. Kita yakin Allah Maha Pengampun. Ianya itu akan diterjemahkan apabila pahala yang kita harapkan daripada setiap amal perbuatan semua, dalam amalan khusus dan sudah pasti, ataupun amalan umum, perbuatan kita sehari-hari,
Ia tidak akan dipisahkan daripada pahala. Maka pahala itu adalah orientasi yang mesti dijadikan sebagai fokus dalam hidup kita. Dan mungkin setengah orang yang tidak dibiasakan dengan perbincangan ini, dia akan nampak langka lah, nampak janggal, pelik. Kau ni main pahala-pahala dosa ni apa hal? Pahal pula ni dosa pahala ni kenapa? Setengah orang. Tapi tak apalah. Kita akan, bila kita faham tentang kehala tujuh tu, maka Allah akan golongkan dengan kumpulan-kumpulan yang seronok dengan dosa pahala. Seronok dengan perbincangan pahala dan takut dengan perbincangan dosa. Kita nak golongan yang begitu. Surrounding kita, circle kita, kita nak ada golongan yang sealiran. Yang duduk dengan perbincangan pahala. Sudah pasti, macam contoh orang duk, kalau sebagai contoh cerita bak duit. Kalau jumpa regu seronok cerita bak duit, berapa income seronok kan. Cerita bak duit, boleh buat itu. Setengah orang duduk dengan orang yang tak, mau kata apa, ya dia tidak ke situ perbincangan dia kan. Maka dia tak masuk lah, dia tak clan lah. Dia cari orang yang, orang bagi apa? Oh, dia ni kalau cerita memang, ada dia idea dia pasal duit. Pandai betul buat duit. Seronok. Ada golongan macam itu. Tapi kita nak seronok perbincangan tentang pahala. Ada pun perbincangan duit, kita jadikan money make pahala. Bukan money make money. Dan ini kalau kita boleh didik dalam bulan Ramadan, kita minta Allah Ta'ala bantu kita insya-Allah. Kita akan nampak perubahan yang luar biasa lah. Sebab pahala ni dia akan memberi kita tenaga. Tenaga, semangat. Bagi contoh kan kita berpuasa. Tak makan, tak minum ni. Kita ada semangat untuk bertahan sampai ke maghrib. Kerana apa? Kerana pahala lah. Padanya ada pahala. Dia mau semangat. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in lagi dahsyat. Pahala yang Allah berikan kepada para sahabat itu sehinggakan sanggup bergadai nyawa. Semangat. Jadi semangat pahala ni membawa kita satu kehidupan yang tidak akan ada erti bosan, tak ada erti tidak tahu nak buat apa. Sebab dia dipandu arah dengan pahala yang memberikan tenaga, memberikan satu harapan yang tidak akan mengecewakan. Pahala ni dia memberi satu perbahasan yang sentiasa memandu arah kepada kehidupan yang kekal abadi. Bermaksud dia akan bawa pada satu perkara yang sebenar. Contoh duit. Duit itu tanpa pahala dia menjadi perkara yang sia-sia. Bila sia-sia rugi. Bila rugi dia benda yang tidak membawa kepuasan. Walaupun dia banyak duit contoh. Tapi kalau pahala, duit itu dibincangkan dengan pahala dan yakin dia, walaupun dia habis duit itu, digunakan sebagai contoh untuk infak. Habislah duit tu kan, habis. Nama Allah kata, jangan kamu sangka duit itu habis. Dan Nabi kata, bahwasanya duit itu bertukar menjadi nilai yang lebih besar. Harga tu, dia price kan, convert dengan value. Dan nilai itu sebenarnya lah yang membuatkan kita tidak rasa kecewa, resah, gerisah dengan ketiadaannya. Sebab telah ditukar exchange rate tu pahala. Seronok lah contoh kan, kita ada mata wang sekian-sekian negara, kita ambil lah yang paling tinggi sekarang Kuwait kan. Kuwait berapa? 14 berapa dah dia punya ni. Kalau tukar duit Malaysia tu, oi, orang kata berkepak jalan. Nampak? Daripada duit Kuwait tu, dia tukar transaction rate yang lebih besar. Memang untunglah. Kita duit kita kecil, kita ada dunia kecil. Nampak? Bila kita tukar duit itu kepada currency ataupun exchange rate yang lebih besar dan kekal, ketahuilah kita tidak akan dikecewakan apabila ketiadaan perkara. Ya duit kan, kita guna kan. Simpan pun satu masa guna juga. Tapi gunanya itu tidak membawa kita satu perkara yang sia-sia. Kita tak rasa galat lah. Puas je. Macam mana boleh rasa puas padahal benda dah habis? Sebab pada dia sudah mendapat nikmat. Macam makan lah. Kita makan. Betul? Bila puas? Bila habis?
Ikan masak sedap-sedap, steam ke, kan, menu buka kan. Bila kita kata makanan tu sedap? Bila habis? Dah habis, hilang, telan, kunyah, tinggal rasa, puas. Bermaksud dia dah tukar kepada satu bentuk yang lain. Pemakanan yang kita makan tu, hidangan yang kita masak tu, kita beli ke apa, dia telah berubah bentuk kepada perkara yang lebih besar. Iaitulah nikmat. Nah, nikmat makan. Nah, jadi nikmat makan tu nilainya lebih besar daripada, sebab tu orang tak kisah bayar berapa. Kadang ada kan harga makan tu ya Rab, tapi itulah kadang-kadang kita bayar lebih, jangan makan seorang. Tak ada halangan nak makan bayar berapa, tapi jangan makan seorang-seorang. Makan tu kena makan ramai-ramai. Kalau kita boleh mampu, Allah berikan kita kemampuan. Makan bukan sebab mampu, sebab Allah beri kita kemampuan. Bukan sebab berapa aku ada, tak. Tapi kalau kita makan tu, kita nak bagi orang rasa, ramai-ramai rasa tu. Lepas tu kadang orang tak kisah dengan price lagi, orang bayar. Sedap tu bayar, jadi duit dia bayar. Nikmat tu bila habis. Bila dah tak ada. Maka makanan. Konsepnya makan lah. Makan ni bahasa mudah. Nak sedap kena habiskan. Kena hilangkan. Kalau benda tu sedap, duduk kat situ tak makan, tak jadi. Maka duit itu, kalau selagi nampak depan tu, tak dihilangkan, tak ditukar kepada bentuk yang lebih besar, maka kita takkan dapat menikmatinya. Maka jangan salah convert pula. Macam dimakan, dia salah hilangkan. Kemana pergi? Dia pergi buang. Ataupun dia sia-siakan makanan tu, dia tak makan. Rugi lah. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Pak Amir kita ni, Rudin Al-Haj. Pak Amir ni, Haji ni ikut. Masih Pak Amir ikut. Ikut DTT tu. Alhamdulillah. InsyaAllah nanti ada masa kita buka sama. InsyaAllah. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Jadi itulah persoalan sedap tu kat mana. Memang itu persoalan kan. Itulah kurniaan. Dia bukan jadi perbincangan seumpama sejuk tu dekat mana. Dia adalah rasa. Rasa yang datang dengan kurniaannya. Dia bukan ada dengan benda. Dia adalah kurniaan yang datang daripada Yang Maha Esa. Yang Maha mengadakan. Itu cerita dia. Dan semua itu selagi mana ada, selagi itu takkan rasa. Dia cerita tu selagi mana ada, lagi tu takkan rasa. Rasa apa? Selagi mana ada apa? Ada diri kan. Lagi tu takkan rasa nikmat. Rasa aku kan. Bila dah hilangkan, yang ni hilangkan kepada sifat kehambaan. Hilangkan. Tenaga kita ni, kita habiskan untuk taat. InsyaAllah Allah bagi rasa nikmat. Itulah. Sama macam makan tadi kan. Bila makan, kalau masih ada, bila nak rasanya, habiskanlah. Itu konsep dia. Tamsilannya. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Alhamdulillah. Baik. InsyaAllah. Kita teruskan dengan munajat umat. Dia makan ni, dalam Syamil Muhammadiyah kan. Dia ajar dalam bab ringkasan Syamil Muhammadiyah. Dia makan dalam satu. Makanan yang tangan banyak makan. Bahasan dia ada hadis. Nak bagi tahu, satu talam, satu kalau tak dapat makan dalam talam pun, makanan yang kita makan tu, ramai orang boleh makan. Dia tak sebenarnya duduk makan dalam satu talam tu saja. Tu satu. Makanan yang kita makan tu, ramai orang boleh makan. Bukan kita je makan. Jadi makanan tu banyak kan lah. Banyak kan. Biar ramai orang boleh makan. Bukan seorang dia. Makanan yang seorang dia, orang yang tak makan, itu tak bagus. Jadi sebab tu dalam contoh buat kenduri kan, tak boleh panggil asing-asing kan. Orang dalam buat kenduri sebagai walimah, sebagai contoh, jumpa orang yang susah, yang tak makan, yang payah nak dapat makanan yang kita buat tu kan. Dia lagi barakah, lagi manfaat, lagi ramai tangan boleh makan. Dia bukannya hanya faham satu talam tu saja. Macam mana nak
makanan yang kita makan tu sebagai salah satu lah kaedah. Salah satu dia punya yang lebih besar perbahasannya adalah bagaimana makanan yang sama itu boleh dimakan secara berjemaah, ramai lah maksudnya. Walaupun makan pinggan asing-asing, pakai polistiren asing-asing, tapi sama. Apa yang aku makan yang harga dia RM10, kau pun makan RM10. Apa yang aku makan yang harga RM50, kau pun makan RM50. Malah banyak ramai orang boleh makan. Bukan kau seorang dia boleh makan. Itu yang berkat. Itu yang berkat. Salah satu caranya, kita ada satu kan. Kaedahnya dalam. Jadi kita nak makan ramai. Takkan kita makan, kita letak dalam. Jadi bila dalam ramai lah orang ambil usik tu. Itu kaedah dia. Atau makanan yang kita makan, banyak lah. Takkan kita buat satu polistri ni, buatlah 200. Bajet ada kan, buatlah 200 pack. Atau adalah satu polistrin nak makan macam mana makan ramai ni, bubuh dalam. Itu kaedah. Kaedah. Dia kaedah. Baik. InsyaAllah. Ya, betul. Ya, maksud saya, dia bukan makan dengan bekas kita tu. Yang kita makan tu, boleh makan ramai. Tak mestinya orang tumpang kita. Kita makan seorang kata mangkuk satu kita je. Tak semestinya nak kena masing-masing pakai mangkuk yang sama. Tapi kita makan seorang. Tapi mangkuk tu ada 100. Ramai lah boleh makan. Itu perbahasan dalam Syama'il Muhammadiyah tu. Banyak tangan. Maknanya ramai orang boleh makan makanan yang sama. Tu kaedahnya. Itu kena betul sebab kadang terjemahan ialah makan setalam satu. Kadang bila kita tak makan talam, nanti kita salah faham. Ni saya tak pakai. Padahal kita makan yang sama. Pun sama juga. Baik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Okey. Okey. Sebelum kita teruskan untuk munajat umat. Itu terpulang lah nak suap menyuap tu. Itu perbahasan lain. Ini saya nak bagi tahu perbahasan ilmiahnya. Jangan kita terhad dengan satu perbincangan. Walaupun itu luas. Ada satu FB saya dulu kan. Anak cerita ni. Tolong siapa yang dalam ni kuat-kuat ada hackers ke yang pakar-pakar. Saya dah ada seorang jemaah tu. Dia kerja di MCMC tapi belum dapat menyelesaikan masalah. Asalnya dia kena block. FB saya tu kena block dulu. Ada orang tak berapa nak cerdik dia block lah. Biasalah tu orang kan dia tak dapat apa yang dia nak, dia tak berhati dia block lah. Kalau dia seronok tu dia bahasa mudah berzumba lah dia. Seronok kan. Kalau kena benda tak suka habis semua benda dia sekat lah. Tak apalah manusia. Biasalah tu. Adat. Lumrah. Cuma saya nak bagi tahu sekarang ni keluar pula. Dah ada pula entiti lain pula duk share-share. Setakat ni masih terkawal. Cuma yang share tu page tak berapa elok lah. Yang duk incas tu. Jadi saya tak tahu macam mana sekarang. Duk tengah report je. Siapa ni buat report. Atau siapa yang ada di sini memang pakar. Silakan. Silakan tolong. Sebab dia dah terbuka dah tu. Siapa yang boleh ambil balik. Dia akan counter balik. Sebab sebelum ni tak boleh ambil. Memang block terus. Kita pun pelik. Asalnya dia report untuk delete. Permanently delete. Tapi kuasa Allah tak boleh delete. Maka sempatlah semua bahan-bahan kajian, kata-kata hikmah disedut, digambar. Ditransfer ke YouTube semua. Alhamdulillah. Dan masih boleh jadi rujukan. Cuma hari ni, tapi Alhamdulillah tu kata tiba yang kata dia ada dengan cerita pergi umrah tu. Pandai pula keluarkan gambar saya pergi umrah pula kan. Tu mudah-mudahan itu berharap itu sebagai petanda lah. Seruan untuk balik kampung balik. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Cuma kita bimbang. Tak tahulah. Selagi sebelum perkara itu diselesaikan. Kebimbangan. Jikalau tiba-tiba ada benda-benda tak patut. Maka disclaimer awal-awal lah. Itu bukan daripada saya lah. Cuma saya minta di dalam ini. Jemaah kita. Ataupun di TT dan IB. Siapa yang ada kemahiran, kelebihan. Untuk counter attack balik.
untuk ambil balik, boleh PM saya ataupun boleh bantu kok manalah, insya-Allah. Baik. Kak Abi Ustaz tu, ada wanita Arab ajak semua orang join grup Telegram pula. Yelah tu, itulah tu. Dia dah start masuklah, dia ada haywire lah tu. Baru kejap ni dia upload, Ustaz akan adakan kuliah duha pada 1 April 2024. Itu gambar lama tu. Gambar lama. Tak apa, saya nak bagi tahu tu je. Kalau dalam ni ada siapa yang ada Allah beri kelebihan untuk bantu, dapatkan balik. Tadi gambar Ustaz lama ke baru, itu semua gambar lama. Gambar-gambar lama kan. Okay. Dan minta bantuan juga, sebab ramai yang bila dia komen balik, lama tak dengar sihat, lama tak online. Parah. Ini parah ni. Maknanya dia ingat saya dah hilang dah radar lah. Tolonglah. Siapa yang ada kelebihan masa tolong bagi, tolonglah jawab. Tolong jawab, bagi share. Ada, dan terima kasih mana jemaah yang dah bagi share link kuliah kita. Di situ bagi. Tolonglah. Kadang-kadang saya terlepas pandang. Kalau siapa je nampak, lepas ni keluar status tu, komen terus. Ini bukan Ustaz terus. Bagi link saya terus. Okey, baik. InsyaAllah. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah lindungilah. Na'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. InsyaAllah. Ya, silakan Puan Faridah, silakan. Boleh. Tolong jawab bagi pihak saya, bagi link mana jemaah yang tak tahu ataupun dia mungkin tak dapat jejak. Bagus juga ni hikmahnya, dia bila hidup balik, jemaah yang dulu tu tiba dia dapat detect. Jadi boleh bagi tahulah. Boleh bagi tahu balik. Okey. Ni masanya juga dalam keburukan tu, dalam keadaan yang tu ada hikmahnya. Jadi kita gunakanlah kesempatan ni. InsyaAllah. Baik. Wallahu alam. Baik, kita teruskan dengan munajat umat, insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan hajat kita ini Allah kabulkan, insyaAllah. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan semua jemaahnya pada malam ya Allah permudahkan segala urusan dunia dan akhirat kami ya Allah kabulkan ya Allah segala hajat kami ya Allah dunia dan akhirat kami ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin rahmatika astaghfir نسألك أن يا الله يا أرحم الراحمين khususan pada semua umat Islam di seluruh dunia ya Allah bebaskan Baitul Maqdis Masjid Al-Aqsa khususan di Palestin Gaza wa Yaman fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Rabb ya Arham الراحمين نسألك أن يا الله يا أرحم الراحمين في كل حاجة يا رب يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث في كل حاجة يا رب يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك يا حي يا قيوم برحمتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم InsyaAllah teruskan dengan suratul Kahfi 1 hingga 10 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sudah jemaah yang mulia Allah Ta'ala, insyaAllah syukur mengizinkan kita untuk istiqamah, mulazamah, munajat di qiraati surat Al-Fatihah, sab'a qiraah, 7 qiraat pada riwayat. Alhamdulillah, insyaAllah semoga apa yang kita hajatkan Allah kabulkan, insyaAllah. Abang Siti Andasah, Yes, Isnun, Inna lillahi wa inna raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'afanhu. Moga Allah tempatkan di kalangan orang yang saleh, insyaAllah. Masukkan syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Di bulan yang baik, alhamdulillah. Baik, misalkan tadi sebelum saya tutup, tadi terbaca soalan yang lepas tentang redha tu kan, redha suami tadi. Tentang pekerjaan. Bagaimana suami meredai seorang isteri yang bekerja sebagai pemandu, driver lah, membawa lelaki. Bila balik kepada hukum ni, maka dia kena tengok pada redha ni. Perbincangan dia panjang. Dia bukannya kata boleh semudah-mudah itu untuk meredai. Kita nak tengok pada situasi itu macam mana. Pertama, sudut tanggungjawab, kewajipan yang nak dilakukan soal bekerja. Adakah kerjaan itu benar-benar terdesak sampai kena tak ada pilihan, sampai kena macam itu kan. Jadi maknanya dia perlu diperhalusi lah. Perlu diperhalusi. Dan kita sebagai lelaki tak boleh sewenang. Ayat ni mudah. Jangan kita redha benda yang tidak selari dengan syariat. Itu saja. Itu kita kena tengoklah adakah perbuatan yang dilakukan oleh isteri kita itu selari dengan syariat. Ya, ini syariat contoh bekerja. Asal muasal kerja, dia bekerja ni semua orang bekerja. Kena salah faham, bekerja tu apa? Perbuatan kan, buat kerja rumah, semua kerja lah. Tinggal lagi tambah nak mencari harta. Cari harta, cari duit. Jadi asalnya tuntutan tu tidak daripada wanita, tidak daripada isteri. Asal, balik pada asal, hukum asal tu. Wajib? Tak wajib. Okay. Bila bukan kewajipan, maka bila dia buat satu perkara itu, pertama dari segi syaraknya, adakah perbuatan itu status sampai wajib? Bukan wajib. Maka kita tengok kedudukan tu. Yang boleh disimpulkan, kita tak boleh nak semudah-mudah meredai. Jangan mudah nak redha tu, dan janganlah payahkan pula untuk redha lah. Mana kalau perkara yang benar dalam syarak, kenapa kita tak nak redha? Kena dipersoalkan pula. Dia start pandu di depan, bos belakang. Memang ada dalam badan uniform, sekarang tak dinafikan memang ramai wanita driver mas saya. Itu kenyataan tu kena tengok. Wanita driver, saya tak faham huruf tu, keadaan tu. Biasa jaranglah kita jumpa. Wallah alam, saya tak tahu situasi tu ada. Allah alam. Dia satu benda yang di luar kebiasaan. Driver perempuan, belakang lelaki. Bos. Biasa driver lelaki belakang perempuan memang besar lah. Kan? Seperti saya. Fitri Laila Aziz. Tu ada pun jawab. Okey, yang Fitri Laila Azizan ni swasta ke atau government? Tu nak tanya dulu tu. Adakah ada badan memang under swasta atau government? Government servant. Maknanya kerajaan. Sukar untuk saya jawab. Wallahualam. Kena perhalusi lah. Cuma perkara itu susah saya jawab.
buat ketua eskort lelaki. Maknanya wallah susah saya nak jawab. Saya tak tahu nak bagi situasi tu macam mana. Mungkin wallah alam. Okey, sekarang saya tahu kerja swasta untuk company. Okey, baik. Sebab tu saya kata kita kena tengok dia kerja swasta untuk company berkhidmat dengan badan kerajaan lah, tapi yang serve driver tu swasta kan, subkon lah kan. Okey. Itu yang kita kena pasti dulu. Okay. Saya cakap umum lah. Puan Fitri lah, dan saya tak nak point mana-mana pihak. Okey. Sebelum Allah bagi kita kita daya fikir untuk mengurus takbir, apatah lagi kerja-kerja yang memang asalnya lelaki. Tu asal dan tak semudah untuk buka ruang, dan jangan buka ruang itu kerana jikalau ruang itu dibuka, banyak persoalan perlu dijawab. Dia mengundang banyak benda yang perlu diperhalusi. Yes, samalah Grab car. Samalah Grab pun sama lah. Driver perempuan bawa lelaki. Okey. Ini kata situasi ni menyebabkan kita kena berhati-hati nak mengeluarkan satu hukum itu, wallah alam. Cuma saya nak berjawab secara umum tadi. Lelaki, kita tanggungjawab nak reda tadi. Bila nak meredai satu perkara yang mana walaupun dengan alasan bekerja, tapi pekerjaan tu tak wajib. Tu maksud saya tu, faham tak? Faham tak jemaah sekalian? Melainkan kalau dah daruriyat, itu pun tak semudah kita kata darurat. Itu maksud saya. Maksud kata bila buat satu perkara yang asalnya ini bukan kewajipan. Bila kewajipan bertembung pula dengan perkara yang boleh menimbulkan persoalan. Cuma kita tak timbulkan, kita anggap macam okey. Tapi bila kita perhalusi, betul ke? Hati kita bertanya. Melainkan kalau suami sakit, lumpuh ke apa ke, lain cerita. Ataupun kita ada option lain untuk keluar daripada perkara yang menimbulkan persoalan tadi kan. Melainkan kita betul-betul eksport kemahiran tu, eksport sungguh lah. Memang kita je boleh bawa. Tu melainkan kita je boleh bawa. Dia je. Sebab dia tukang buat kereta tu. Contoh. Dan kereta tu pula nak bawa pada perkara yang betul-betul urgent ke apa ke. Ataupun kalau tak ada kita pun orang lain boleh bawa. Macam itulah. Dia ada option kan. Kalau kita tak kerja itu pun ada orang lain. Baik kita keluar untuk mencari perkara yang keluar daripada persoalan-persoalan ni. Keluarlah daripada perkara itu. Sebab saya tak nak memberikan satu kenyataan yang akan nanti boleh menimbulkan berbagai tanggapan fahaman. Itu saja. Berbalik kepada hukum asal, meredai satu perkara, biarlah meletakkan kembali kepada hukumnya asal, dan meredai itu mesti selari dengan syarak. Itu saja. Kita jawab secara umum. Baik. Wallahu alam. Wa imma mana-mana wanita yang bekerja dan mencari harta di atas kapasiti kerana nak menyelesaikan banyak perkara, berdoalah kepada Allah supaya Allah tunjukkan jalan yang lebih baik. Jalan yang lebih baik. Jalan yang lebih baik, ilham itu. Kita jangan merelakan, dah saya je kena cek duit. Jangan. Kita kan bekerja. Dia macam ni. Bahasanya, betul ke kita nak kerja tu nak cari pahala? Tu arti betul ke? Sebab tu kadang-kadang timbul keadaan yang meresahkan, timbul konflik, banyak benda-benda yang tanpa sedar.
berlaku ataupun tanpa sedar hilang perhatian, dia banyak tau benda tu akan efek sebab kita tak pergi kepada mul asal dia. Dan kita merelakan, kalau dah terjebak pun dalam tu, kita sentiasa minta tolong ya Allah, tolong ya Allah, bagi aku jalan keluar. Macam itulah. Bagi aku jalan keluar ya Allah. Tak selamanya macam ini ya Allah. Ini barang mungkin. Boleh jadi ada, boleh jadi tidak. Barang mungkin. Berharaplah. Jangan selesa lah dengan keadaan tu. Dah seronok pegang duit kan. Selesa lah. Selesa lah dia. Malah kadang-kadang tanam pula dalam fikiran pula. Ini sudah bagus ni. Ni sudah bagus kan. Dia dah datang satu perkara lain. Jadi mohonlah petunjuk agar ianya selarilah dengan syarak. Syarak letakkan wanita tu di mana. Lelaki itu kedudukannya di mana. Saya tak mampu Ustaz, ni bukan soal mampu. Ni adalah soal kewajipan. Maka datanglah pertolongan Allah SWT. Di saat memang kita tiada daya dan kemampuan untuk melakukan perkara itu. Ada soalan tak pasal. Waalaikumsalam. Apakah makna redha sebenar? Ciri orang redha dan redha. Apakah makna dan perbezaan antara ujian, musibah dan kifarah? Ini kita dah jawab dah ni. Ini syarahan panjang. Syekh Qadir Jalani cerita bab redha ni adalah meredai apa yang Allah bagi pada kita. Tanda Allah redha. Redha, raditu billahi rabba, redha. Redha ni menerima segala apa yang telah ditentukan Allah Ta'ala dalam hidup kita. Terutama dalam soal hukum hakam. Kalau Allah dah tentukan haram, haram. Kalau tentukan wajib, wajib. Redha lah dengan hukum itu. Redha lah dengan segala syariat. Yang ni menerima. Redha. Dia tak ada bantahan. No objection. Redha. Itu kata mardatillah. Redha ni dah tak ada lagi dah dakwa-dakwi dah. Kata aslam. Islam. Menyerah diri. Menerima. Saya redha. Menerima. Redha. Jadi kalau masih ada persoalan pada hukum, tak sebenarnya macam tu, macam ni, maknanya dia belum pergi pada keredaan. Dia pergi pada pertanyaan. Dia redha, dia tak ada pertanyaan lah. Yang hanya adalah perbuatan. Perbuatan af'al untuk melakukan. Baik. Dalam bab ujian tadi tu, dah dijawab dalam surah Al-Baqarah 35, surah Al-Anbiya 35, Al-Baqarah ayat 155. Pertama, term ujian tu sendiri kita kena faham. Hidup ni ujian. Ujian adalah perjalanan. Hidup ni ujian. Ujian adalah proses yang berlaku. Dalam ujian ada cobaan. Ujian tu adalah ibarat minggu ataupun bulan atau tahun peperiksaan. Tu peperiksaan SPM. Itu ujian. Subjek ujian itu adalah subjek yang diduduki tu. Dalam hidup kita, subjek ujian tu ada dua je. Bisyari wal khair, kata Allah. Keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un. Untuk kita kembali kepada Allah. Nah, bila nak kembali kepada Allah tu kafarah lah. Kafarah lah. Kita nak kembalikan, kita nak flush balik kelalaian dosa-dosa kita. Nah? InsyaAllah. Itu secara ringkas. Sebab tu redha tu dah tak ada pertanyaan perbuatan. Af'al kan. Dalam iman ni, amanu wa amilus solihat. Amanu, redha dan beramal. Itu je. Dah tak ada dah. Dah tanya dah. Itu je. Allah Allah. Okay. Soal si kematian suami yang mana si isteri beruntuk cerak rezeki. Itu dalam situasi lain lah. Itu saya kata tadi, kalau dah macam itu, dah uruf lain lah. Dalam keadaan itu berlaku dalam situasi yang berbeza lah pula. Dia bukannya atas kemahuan kita nak, itu di luar kapasiti kita. Maka kita redha lah dengan situasi itu, berdoalah kepada Allah agar Allah permudahkan situasi yang kita hadapi. Ya, wallahu a'lam, insyaAllah. Baik, itu saja mas sekalian. Alhamdulillah,
Nanti kita sambung lain perbincangan kita. Apapun itulah dalam hidup ini, kita kena selalu berharap pada Allah Ta'ala agar Allah berikan petunjuk, bimbingan untuk kita sentiasa boleh meneruskan kehidupan yang kita tidak tahu penghujungnya macam mana. Allah yang maha mengetahui. Baik. Wallahu a'lam. Mohon maaf bila saya ada kekurangan, terkasar kata tu kurang bicara penyampaian, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Dan sebelum saya tutup lagi sekali, saya lontarkan tadi, sesiapa yang ada kepakaran untuk ambil balik pay saya tu, saya maklumkan, atau kawan-kawan mana-mana yang hacker-hacker juga, sebab sekarang pay sudah terbuka dah, tinggal lagi nak ambil balik, sebelum itu tutup, kena block terus. Jadi maklumkan pada saya, insyaAllah. Wallahu a'lam. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allah